bila kita bersama. Yes, itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dayah Bakar. Ya, salam hujung minggu. Salam hujung minggu Dayah. Hari ini kita positif Dayah. Betul. So ada Zack. Sebab ada Dayah juga. Oh, Masya Allah. Kita sebenarnya positif. Apa-apa saja kita lakukan dalam kehidupan, positivity adalah kunci untuk kita capai impian yang kita nak. Setuju. Jadi pagi ni sebenarnya penting tak aura macam mana kita set hari kita. Betul. Jadi kalau pagi-pagi kita dah macam masam, tak apa nak senyum tu. Jadi mungkin satu hari ni kita akan burung. Betul. Jadi tak boleh. Pagi ni tengok Borak Kopitiam, alhamdulillah. Kalau belum sarapan, boleh sarapan. Tapi yang penting kena bersama dengan kami di depan TV. Contoh, kalau ada kata nak keluar ni, tak sempat nak tengok TV, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita ada Facebook. Kita boleh saksikan secara online, di mana dekat online tu pun, dekat Facebook anda boleh berinteraksi bersama dengan kami. Hantarkan komen anda, insya-Allah kita akan baca. Tim Borak Kopitiam sendiri akan baca. Dan yang paling penting, copy link. Share dekat grup WhatsApp kan. Bukan kita tak tahu WhatsApp grup banyak, Telegram tu banyak grup kan. Paste kat situ. Mesti awak banyak grup kan? Grup slim kurus. Wah, nampak. Zack sebenarnya betul. Dia sekarang ni dalam satu misi. Orang tak tiba cakap satu misi Zack kan. Tapi tak apa. Sebenarnya menarik apa yang Zack punya misi sebenarnya untuk lebih sihat. InsyaAllah. Sama juga macam topik kita hari ini. Sebenarnya, hari ini kita bercakap tentang sesuatu yang orang kata memang natural. Itu bercakap tentang herba. Tapi tak apa, herba apa yang kejap lagi kita akan sambung dan akan lebih membincangkan. Betul. Tapi sebelum tu kita nak tahu sekarang ni bagaimana pula dengan COVID di Malaysia. Betul, seperti biasa kita akan kongsikan bersama anda di kaca televisyen sekarang. Anda dapat lihat 1845 kes baru dilaporkan pada 26 Mei 2022. Ini yang terbarulah. Okey. Jadi masih ada lagi kes COVID-19 dan kita tidak boleh ambil enteng benda ni. Kita masih perlu rasa bertanggungjawab dengan keadaan sekeliling. Sebab insya-Allah, Daya bayangkan kalau setiap orang dalam keluarga tu ada rasa tanggungjawab, rasa semua orang akan rasa kehidupan yang lebih harmoni. Betul, sebab semuanya boleh berdiri kita sendiri. Benar. Kan? Dan seterusnya kita nak tengok cuaca macam mana. Kalau mungkin ada nak merancang, sebab saya tahu ramai yang nak pergi ni. Betul. Open house. Kuala Lumpur, alhamdulillah hari ni cerah. Jadi bolehlah pergi tapau 5 open house tu. Betul. Kat Shah Alam pun cerah juga. Kawan-kawan kat Shah Alam ramai ni. Kat Ipoh, ramalan cuacanya ribut petih. Berbeza tak dekat Georgetown? Lebih kurang dia hujan, Dayah. Okey, dan seterusnya kita kelas Alok Start. Ada orang nak pergi Alok Start kali ni, hujan. Arau pun lebih kurang sama juga dijangka hujan. Lepas tu kita ke Kota Baru. Kota Baru, Kelantan, alhamdulillah cerah lah. Cerah pas cerah. Kuala Terengganu pun cerah juga. Okey, kemudian kita ke Kuantan, Kuantan pun cerah. Lepas Kuantan ke mana ni? Kuantan Timur kira macam cerah, sama juga dengan Johor Bahru. Johor Bahru pun cerah juga. Dan Melaka pun dia cerah. Jadi bolehlah nak pergi Seremban. Alhamdulillah Seremban cerah juga. So Seremban lepas tu naik Melaka, betul boleh pergi Johor. Gitu. Kuching ribut petih. Saya rasa Sabah pun lebih kurang juga. Kota Kinabalu, betul. Dijangka hujan. Jadi ini sebenarnya adalah ramalan cuaca untuk kami kongsikan supaya anda boleh rancang perjalanan. Berancang tu lebih baik kan daripada kita pergi je terus. Betul Dayah, sebab apa? Perancangan sangat penting. Sediakan payung sebelum hujan tu satu. Tapi kan takut kalau kita tak planning langsung, tapi macam Dayah kan. Dayah ada, kalau Dayah dengan family Dayah jenis yang planning gerak ataupun on the spot lah. Okey, itu saya campuran lah. Sebab saya suami saya jenis rancang. Saya pula jenis yang pergi je. Suami Dayah lain, kapten. Kapten dia harus rancang macam tu. Okey, cakap pasal tadi Dayah ada sebut pasal open house kan? Ya. Baru-baru ni kita ada baca berita di mana viral juga, terkejut dekat satu open house ni. Tetamu yang datang ke open house dia kecut perut. Sebab apa tahu? Kenapa? Tengok. Si anak ni boleh show off ular pula. Bayangkan kita duduk rancak-rancak open house, anak kecil tunjuk, ular datang dari mana. Katanya ada video. Apa kata? Kita sama-sama tengok. Jom. Ya Allah. Lights, camera, action. I see you looking at my PIC. I know. 그게 땡겨 좀 더 땡겨 봐봐 기동 차. Ini dinamakan tiada ketakutan. Dia pegang macam kucing. Kalau saya mungkin nampak tu saya terus
berlari satu taman. Ya, sebenarnya adik tu kenapa dia pegang macam kucing Daya? Sebab itu adalah ular belaan dia. Ular belaan dia, sebab tu orang datang open house ke rumah dia, tamu mengunjung ke rumah dia. Terkejutlah tamunya budak kecil macam monyenya ular. Memang terkejutlah. Kalau Z pun terkejut. Z tak payah tunggu ular bagi kucing pun Z terkejut. Oh ya ke? Kat set ni katanya ada kucing dia lagi. Terima kasihlah. Okey, takut. Okey, Okey Zack, bercerita tentang open house sebagainya. Saya tahu ada yang macam hari ni dah prepare. Jadi bolehlah standby juga, takut ada apa binatang-binatang peliharaan yang anda takuti. Ya. Harap jangan Daya. Saya dah mula ke depan belakang ni. Tak ada. Alright, teruskan bersama dengan kami di Borak Kopi Tiam. Kita rehat dulu. Sabar Zack. Tak nak rehat dulu. Kenapa tak ada rehat? Nak bagi tahu dulu kita ada apa. Kita ada pasal herba ini. Zack takut sangat ke? Sakit perut ni. Sakit perut. Zack ni nampaknya dia kecut perut. Okey. Pasal herba kan Zack kan. Contohnya okey. Tarik. Selalunya macam bercakap tentang perubatan. Okey, sekarang ni kalau perubatan moden. Okey. Tapi kalau ikut asas macam nenek moyang kita dulu kan, macam mereka menggunakan herba untuk kesihatan. Betul. Macam Daya punya tok, semua kan. Jadi macam contoh macam air dia orang pun macam teh sekejap lagi ada teh herba. So macam bagus ke? Baguslah. Ni secara natural bagus pagi-pagi minum. Zack ni ada ke kena mengenai herba nenek atuk ke ada ke dah? Zack peminat nombor 1 herba. Amboi? Tapi Zack tak tahu nama herba tu apa lah. Okey, tak apa. Cuma Zack, kalau ulam-ulam tu kira herba tak? Saya rasa saya tak pasti. Saya rasa bukan tu. Kita kena tunggu yang pakar datang. Tapi kalau ada manfaat khasiat, dia boleh jadi herba juga. Betul. Tapi tak apa. Kejap lagi kita ada orang yang akan bincang dengan kita. Daya, ni apa Daya? Jangan tanya saya. Sebab ada orang yang boleh cerita dengan kita tumbuhan apa yang herba, apa yang bukan herba. Alright. Boleh rehat tak? Okey, boleh rehat. Jom kita rehat dulu. Kembali selepas ini di Borak Kopi Tiam. Ya, kembali bersama kami dalam Borak Kopi Tiam. Nampak tak dekat depan kami ni macam wah, semakin meriah. Ada pokok-pokok, tumbuhan-tumbuhan. Sebab bukan saya dengan Zack nak menanam atau apa sebagainya. Dan bukan juga kami nak buat kuis. Ini apa? Itu apa? Itu apa? Tidak. Tapi kita selalu bersama dengan tetamu kita. Kita katakan tadi. Yang pakar. Ya, yang pakar. Ahlinya. Ya. Sebab kalau Zack dengan Daya ni, entah kan cakap mau ngagut pula kan? Takut tak tahu nombor satu. Betul. Sebab tu bersama dengan kita daripada Projek Urban Eco Life, kita ada Cik Alim dan juga Cik Ali. Alright. So kita nak tanyalah, mungkin Cik Ali boleh kongsikan dah berapa lama sebenarnya buat perniagaan pertanian ni? Cik Alim. Untuk pertanian, kita sebenarnya kita bagi saya agak baru juga. Kita start hujung tahun 2019. Tapi kita kena tipu dengan PKP apa semua, so kita agak mencabarlah dekat situ. So sekarang ni dalam ni kita baru 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih lah ya. Okey. PKP lah. Sebenarnya ramai yang start something daripada waktu PKP pandemik saya. Tapi saya bila bercakap tentang topik kita, saya dengan Zack cakap tadi pasal herba, tumbuhan herba. Zack kata, Daya, ulam tu kategori apa? Macam mana soalnya kita nak tahu tumbuhan apa yang herba ataupun tidak? Okey, dia ada beberapa cara lah yang saya bagi yang mudah dan senang kita nak cari. Sebab zaman sekarang moden, kita pakai internet je. Betul tak? Di ujung jari kita. Okey, cara yang pertama adalah kita merujuk daripada pihak-pihak agensi yang dah publish benda tu lah melalui paper. Dan melalui paper tu kita boleh tahu, bukan tahu jenis je, kita boleh tahu cara nak consume dia, kita tahu dia punya bahan-bahan aktif dia, apa kegunaannya. Okey, jadi itu merujuk kepada pihak-pihak yang ni lah, agensi-agensi macam Frame ke, Mardi ke. Okey, tapi kalau macam Zack katakan, ulam tu kira herba tak? Ulam tu kira herba lah. Tapi herba yang kita boleh directly consume. Ada herba yang kita kena didih dulu. Dia ada berbagai lah. Bahaya ni. Maksudnya tak semua daun kita boleh ngap. Betul. Takut kita ngap semua benda, kita riang. Okey, itu bila kita bicarakan tentang itulah. Maksudnya kita kena tanya ahlinya. Betul. Macam Cik Ali, susah tak untuk kita tanam herba ni? Ataupun mungkin Cik Ali boleh kongsikan, Cik Alim boleh kongsikan kepada penonton-penonton juga bagaimanakah atau mungkin ada tips cara yang lebih mudah untuk kita menanamkan tumbuhan-tumbuhan herba ni? Okey, untuk pihak kami, kami bermula secara aquaponik dan juga hidroponik. So kita ada tanam secara vertikal lah, secara menegak. Kalau kita tengok ada sampel kat depan ni, kita buat secara menegak. Ni senang, betul. Ini namanya adalah
Yang ini kita set up untuk balcony sebenarnya. Untuk balcony. Maksudnya so kalau orang nak kat rumah pun tak ada masalah lah. Betul. Macam saya sendiri pun duduk apartmen. So ada balcony. So saya letaklah dekat apartmen saya. Okey. Okey. Apa dia? Tak Dayang macam tengok sebab Dayang macam pernah makan, cik kan. Itu bayam Brazil betul tak? Betul Dayang. Betul. Bayam Brazil sebab saya pernah tengok orang bukan tengok, saya pernah makan. Waktu saya pantang. Bayam Brazil tu dia buatlah dia macam masak lah kan. So jadi macam crispy lah. Sedap betul. Memang sedap. Jadi biasa tengok ni macam ini idea yang baik ni untuk bawa kat rumah, kita boleh buat sendiri. Betul. Kan? Celup tepung boleh. Celup tepung. Ada orang buat ulam makan dengan sambal. Betul. Memang sedap. Okey, Cik Alim, herba tu selalu buat apa? Herba kalau yang mana? Herba yang ni. Yang mana-mana. Kira orang biasanya specifically orang tanam herba macam ini. Macam ni Cik Alim yang kalau herba macam ni untuk apa? Yang ni misai kucing. Oh, misai kucing? Ya, Misai kucing buat air kan? Betul. Pandai Zaid walaupun takut kucing tapi dia tahu misai kucing tu buat air. Okey, tapi macam mana rasa air misai kucing? Pahit. Pahit. Ya ke? Okey, apa kelebihannya? Oh ni abang nak cerita lah. Misai kucing ni dia pelbagai lah. Antaranya adalah mengurangkan keradangan lah. Itu sebenarnya fungsi utama. Dia sebenarnya banyak jenis dan banyak kegunaan dia sendiri. Contoh maun yang ni kita guna untuk contoh saya bagi tadi untuk mengurangkan keradangan. Mengurangkan keradangan. Kadang kita ada setiap orang kan berbeza-beza kan. Kadang ada yang dia punya diri dia tu tak beberapa nak adapt dengan situasi luar kan. Contoh yang macam imunisasi diri dia tu. Susah sikit nak sebut ayat tu. Yelah, maksudnya untuk tingkatkan lah. Yes, untuk tingkatkan imunisasi diri dia. Jaga prestasi dan kurangkan kontroversi. Okey. Tadi cakap tentang kelebihan herba kan. Betul. Kita nak tahu juga, herba apa yang selalunya macam menjadi pilihan orang ramai? Maksudnya yang paling hot lah kiranya. Bagi saya, sekarang ni kita ada beberapa jenis herba je. Contohnya halia hitam lah. Halia hitam yang ni lah. Halia hitam. Okey, kamera boleh tunjuk sikit. Boleh tunjuk sikit halia. Okey. Ini pokok halia hitam lah. Ini berumur dalam 5 bulan. Okey. Halia hitam ni kegunaan dia sebagai anti kanser. Anti-kanser? Sebenarnya pokok ni pokok breeding dari Thailand. Yang kita bawa masuk lah benihnya. Sebagai alternatif lain untuk counter penyakit kanser. I see. Macam ikhtiar lah kiranya. Itulah kalau bercakap tentang herba ni kan. Memang sesuatu yang kita boleh buat sendiri. Macam inilah saya rasa ni idea yang bagus untuk kita tanam sendiri. Instead daripada kita beli dah siap. Contohnya pil dan sebagainya. Betul tak? Dan yang paling best sekali, herba ni banyak memberi manfaat kepada orang. Betul. Itu yang paling best sekali. Cik Alim, saya nak tanya. Macam tu bayam Brazil kan? Betul. Memang kalau bayam Brazil ni kita boleh petik terus, kita boleh makan terus ke macam mana? Boleh, kita boleh petik terus makan. Tapi basuh dululah. Ini dah basuh. Yang ini tak basuh lagi. Saya rasa Zaid macam nak makan ambil risiko. Kita ambil risiko. Jangan ambil risiko Zaid. Nanti tak pasal-pasal terpaksa keluar set pergi toilet lah kan. Okey. Santai dah pula jumpa kat toilet. Okey, selain daripada bayam Brazil, halia hitam, apa lagi herba lain yang popular? Itu macam daun kunyit tadi, daun kunyit. Betul ke? Kunyit ada. Ini halia bara. Halia bara. Okey, apa yang ni pula? Itu kremet merah. Ini kremet merah. Untuk apa ya kremet merah ni? Kremet merah ni kita buat untuk jus lah. Kita blend, kita buat jus. Sedap ke? Oh, ni saya tak pernah. Selalu herba dia pahit sikit. Betul. Tapi kita ada bind dengan apakah kelebihan dia? Sebab dia macam ni tengok ni. Kelebihan dia sebenarnya macam misai kucing tadi. Untuk imunisasi diri lah. Imunisasi diri tingkatkan. Okey. Dan adakah susah sebenarnya untuk kita menjaga tanaman herba? Sebab kita risau kan macam ya je beli okey happy nak buat bayam Brazil tak sampai 3 hari assalamualaikum. Macam mana tu penjagaan? Okey, dari segi penjagaan sebenarnya mudah je, cuma kita perlukan kesabaran. Sebab benda yang kita tanam ni tak semua jadi. Sebab benda hidup kan. Jadi kita kena belajar jugalah teknik dia yang betul. Tapi biasanya kalau untuk herba dia mudah. Kalau macam saya cakap tadi, kita ada letak dalam media tanah dan kita pakai secara hidroponik ataupun aquaponik. Okey. Setakat ni alhamdulillah bila kita tanam secara aquaponik,
pokok dia nampak sihat lah. Dan memang menjadi. Memang jadi lah tu. So dia ada teknik-teknik dia tu. Betul, tapi kan contoh ada orang kata, okey, saya ni biasalah ada orang duduk rumah kondo, apartmen, ada orang duduk di landed house lah. Jadi ada kena-mengena ke? Maksudnya pencahayaan dia berapa? Macam mana air dia? Kan? Cuba ceritakan sikit. Untuk tanaman herba ni sebenarnya kita tak perlukan cahaya yang terlalu tinggi, intensity tinggi. Contoh macam saya balcony lah, balcony agak sesuai lah sebab dia tak sehari tu betul-betul dapat cahaya. Ya. Lepas tu tanaman herba ni sebenarnya kita boleh tanam di laman-laman lah. Macam contoh kita ada pokok mangga kan. Bawah tu teduh, kita boleh tanam herba situ. Okey, saya ingat pokok mangga dulu, lepas tu tanam kat bawah tu. Itu sebagai contoh lah. Dia senang je hidup. Senanglah, taklah apa macam selalunya orang cakap pasal tanaman ni ramai orang suka, tapi dia kata renyah, takut mati dan sebagainya. Sama juga macam manusia, perlu dijaga dan diberi kasih sayang, betul? Betul. Gitu. Dia mula-mula tu memang rasa susah sikit lah bagi pada yang baru nak bertanam kan. Tapi bila dah lama dah tahu trik dia tu, sangat senang sebenarnya. Tapi benda ni pun kena ada minat juga Cik Alim. Betul, kena ada minat juga. Kalau tak minat tak jadi. Tak minat payahlah. Minat dan sayang lah kan. Kena ada perasaan. Ada orang datang jumpa kita, dia kata, "Bang, saya minat lah nak jaga pokok ni." Okey. Lepas tu esok lusa dia call, "Bang, pokok dah mati." Kita orang macam, "Aduh mak." Itu yang tak best tu. Inilah yang saya cakap tadi tu. Kita kena advice jugalah. Kalau sirih tu herba. Sirih sebagai herba. Herba lah sebenarnya. Herba kan. Punya tapi dia diurin lah pula gigi. Tapi dia ada kebaikan dia kan. Jadi kalau bercakap tentang herba juga, selalunya orang cakap macam untuk kesihatan, kecantikan kan. Kalau kecantikan lah sahaja nak tanyakan. Okey, apakah tanaman herba yang sesuai untuk kecantikan? Kecantikan tu saya tak sure juga. Tak sure yang mana. Saya macam selalunya yang macam pegaga is also tanaman herba lah kan. Betul, pegaga. Jadi saya perasan macam untuk orang yang melahirkan anak, dia minum air jus pegaga dan sebagainya. Ada. Macam Cik Alim dengan Cik Ali rasa Dayah bakar ni cantik tak? Astaghfirullahalazim, soalannya pun. Cantik kan? Macam muka macam ni makan ulam apa? Ai, ya Allah. Saya tak tahu, kena tanya tuan. Dayah makan ulam apa? Boleh interview saya sekarang. Dayah makan ulam apa? Saya itu kita boleh kongsi di episod seterusnya. Okey, apa-apa pun terima kasih Pak Wajah. Cik Ali, kita santai-santai je. Kita borak kopitiam. Okey, tapi saya yakin ramai penonton-penonton kita dekat luar sana yang nak tahu dan nak kenal dengan lebih lanjut. Kat mana boleh follow Cik Ali? Ni kita punya kita boleh jumpa dekat Urban Eco Life. Type je dekat Facebook, Instagram, TikTok pun kita dah ada. So kita banyak bermain dengan konten lah sekarang sebab dah moden kan. Itu trend dia. Betul. Tanaman herba, orang kata TikTokers. Kita rasium nanam herba di depan rumah. Memang kita akan buat konten-konten macam tu. Baik, Cik Ali, terbaik. Okey. Jadi terima kasih banyak Cik Ali, Cik Ali, semoga dipermudahkan segalanya. Terima kasih juga invite kami. Ya, sama-sama juga. Jadi harap-harap saya dengan Zaid lepas ni bolehlah saya paling berkenan dengan tu Bayan Brazil tu. Boleh. Tapi Cik Ali, kita nak kongsikan sikit. Ada sedikit trivia untuk penanaman herba di rumah. Boleh. Jom kita tengok sesama. Herba memainkan peranan penting dalam warisan pengadaan makanan tradisi. Herba Melayu boleh digabungkan dengan rempah ratus India atau Cina untuk menyelahkan makanan dengan keenakan tersendiri. Terdapat pelbagai jenis herba tradisional Malaysia yang boleh ditanam di kebun dapur. Antaranya, selasih Thailand adalah herba wangi yang biasanya digunakan untuk menambah kelazatan dalam hidangan di Malaysia. Walaupun sering disebut sebagai selasih Thailand, ia sebenarnya berasal dari wilayah Asia Tenggara. Herba ini juga adalah pilihan terbaik sebagai tanaman luar atau di dalam rumah. Selasih ini biasanya digunakan dalam masakan Thailand seperti laksa Thailand dan kari hijau. Maman adalah sayuran tradisional yang sangat digemari masyarakat desa. Pucuk atau daun muda yang dijeruk dimakan dengan nasi. Air jeruknya dijadikan pencicah ikan bakar atau boleh dihirup seperti sup. Rasa masam jeruk maman juga boleh menambah selera makan sesiapa yang menjamunya. Pucuk maman juga menjadi sayuran penyedap rasa dalam pindang ayam atau ikan dan pelbagai resepi masakan tradisional yang digemari. Pokok kari antara tanaman yang tidak asing lagi bagi masyarakat setempat. Tanaman ini ialah sejenis pokok kecil yang mampu membesar sehingga sekitar 6 meter tinggi dengan diameter batang mencecah 40 cm.
Daun kari memiliki aroma tersendiri yang dijadikan bahan masakan khususnya untuk hidangan alam masyarakat India seperti gulai kari. Banyak lagi pokok herba yang akan kami kongsikan sekejap lagi. Teruskan bersama Borak Kopitiam. Macam mana ada idea sikit lah nak buat tanaman di rumah kan? Boleh sebenarnya, tak ada alasan. Ya, betul. Tapi sekarang ni bersama-sama kita dah tukar lokasi dan nampak lain macam Zack. Herba ni lain macam. Herba ni kalau orang tanya Zack, macam mana Zack terus kekal aktif? Zack cakap, Tongkat Ali lah namanya. Jadi Zack hari ni nak cerita kat sini. Ya, kita bawa yang pakar lah. Okey. Bersama dengan kita Cik Syahidan Muhammad Arsyad. Okey, daripada Ketua Program Pengembangan Teknologi Bahagian Inovasi dan Komersialisasi ICD Frame. Ya. Akan membicarakan tentang Tongkat Ali. Tongkat Ali kan? Okey. Sekarang ni macam Dayah lah. Macam Zack dia kata itu rahsia dia untuk apa? Bukanlah rahsia Zack sangat. Tak, dia macam awak kekal aktif dan bertenaga kan? Okey. Macam lebih selesa Cik Syahidan kita panggil. Okey, Cik Syahidan macam Tongkat Ali. Nama yang selalu disebut tapi mungkin mereka tidak tahu. Siapakah Ali? Apakah itu Tongkat Ali sebenarnya? Dan apakah di hadapan kami? Inikah Tongkat Ali? Inikah? Yang mana? Baik, terima kasih pertamanya kepada Zack, Dayah dan TV3 kerana jemput Frame ke sini lah untuk berkongsi maklumat tentang Tongkat Ali. Okey. Tongkat Ali ni sebenarnya kalau kita sebut budak-budak mengenal. Betul? Kan? Jadi tapi Tongkat Ali bukan kat Malaysia saja. Rantau ni memang dia ada. Di Thailand ada, di Indonesia ada. Kalau saya sebut kat sini lah. Jadi nama-nama beza-beza lah. Jadi Tongkat Ali ni kalau pendek kata dia adalah satu khazanah kita. Khazanah. Jadi bila sebut khazanah ni, dia punya definisi itu luas lah. Bukan setakat pokok. Dia lebih daripada tu. Kita akan rungkaikan seterusnya lah. Jadi Tongkat Ali kita tengok ke sebelah kiri saya tu. Inilah anak Tongkat Ali. Baby Tongkat Ali. Anak Tongkat Ali. Jadi anak Tongkat Ali ni sebenarnya ini besar dia tapi dia besar betul-betul. Kena pandang begitu. Oh ya, dia maksudnya berapa lama untuk dia jadi macam besar setinggi? Dia memang pokok perennial, pokok yang sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai 40-50 tahun pun ada. Jadi sekarang ni, yang ni anda lihat dekat kaca televisyen ni pokok yang dah besar Syahidan Ya, pokok ini yang ditanam ini yang ditanam. Jadi kita tunjuk kaedah bagaimana orang-orang pengusaha dia mengambil. Okey, nak tahu juga berapa tinggi baru kita boleh ambil, Cik Syahidan? Okey, dalam kajian yang kami laksanakan di Frame terutamanya, kita lihat bukan setakat tengok saiz dia. Kita lihat kandungan dalam tu. Okey. Kandungan sebatian semula jadi yang ada dalam tu bersesuaian bila. Ada 3 ke 5 tahun lah setakat ni yang kita dapati. 3 tahun 3 ke 5 tahun ada proses dia. Dan sebenarnya kita tengok kat sini, dia tak lari daripada untung tak untung dari segi ekonomi lah. Itu antara faktor yang kena lihat jugalah. Ya. Jadi ni contohnya kita tengok dia nak ambil panjang lagi tu. Panjang lagi saya. Panjang lagi tu. Dia nak cepat mungkin. Dia potong lah. Dia nak bahagian mana sebenarnya? Akar dia lah. Akar dia. Kita tengok macam Tongkat Ali, depan kita pun ada Tongkat Ali. Jadi dia memang yang dikatakan tongkat tu kita lihat dia panjang ke dalam. Dia macam sebab tu nama dia panggil pasak bumi. Tunjang bumi dia panggil. Macam tengok ni kita tengok ni kan, berapa panjang dia punya ni. Tapi depan ni dia terbalik sebenarnya kan? Dia terbalik, kita terbalikkan ni. Kita terbalikkan ni. Maksudnya yang atas tu yang bahagian bawah, ini yang bahagian bawah ujungnya lah. Ya. Tapi dia boleh betul katanya memang panjang Ya. So khasiat dia akarnya akar yang paling hujung tu lah. Tak juga. Tak juga. Jadi segi khasiat ni ada dua lah. Satu dari segi dari segi pasaran. Jadi kita tak kacau lah ini. Dia ada badan buat authority akan menentukan benda tu. Tapi dari segi kajian, memang kita lihat Tongkat Ali ni daripada daunnya, batangnya dan akar je ni memang ada khasiat berbeza. Maksud khasiat kat sini adalah dari segi penemuan R&D lah. Baik. Contohnya contoh macam kita tak dapat lari daripada itulah ketenagaan itu memang nombor satu lah. Walaupun apa memang ada bukti saintifik menyatakan sedemikian lah. Juga kita kaji aspek contoh macam anti malaria ada. Aku tengok literature ataupun kajian apa kata penerbitan yang dibuat ada dari segi kata anti diabetik pun ada. Anti diabetik. Itu dari segi kajian sajalah. Saya tak sebut penyakit saya sebut anti diabetik. Ya. Jadi apa contohnya sekarang ni kita tengok saya tertarik untuk lihat jugalah. Ya, saya pun tengok juga yang ni. Buah. Saya tak tahu. Saya tunjuk sikit. Biasanya dia tongkat dan daya kan. Ada buah pula. Ini apa sebenarnya ni? Okey, ini adalah buah Tongkat Ali. Pernah tengok saya tak pernah. Saya tak pernah. Masyarakat mendengar Tongkat Ali.
Tongkat ali ni kalau lihat ni, ada orang cerita tongkat ali hitam, tongkat ali putih, tongkat ali merah. Tapi kita bersama kita ni tongkat ali putih. Okey. Kalau kita rujuk kepada masyarakat punya yang biasa. Eurykoma longifolia. Itu nama saintifik. Itu nama saintifiknya. Jangan hafal. Jangan hafal. Okay. Jangan boleh nak hafal lah, tak ada masalah. Dan boleh tengok kat pasaran ada dikata tongkat ali hitam. Sebenarnya dia bukan tongkat ali pun, tapi pemahaman orang, itu tongkat ali hitam. Itu daripada saintifik lain pula, nama saintifiknya. Polyata bulata. Okey. Ada juga yang merah. Dia macam akar tongkat ali tapi merah. Itu. Warna tongkat tu merah. Warna merah. Tongkat pula. Warna akar tu merah. Maksud adakah khasiat dia berbeza-beza ke ataupun jenis je? Ya, dari segi kajian kita, dari segi orang kata kandungan sebatian semula jadi, memang berbeza. Zaidan, dia macam biji kopi pun ada Seakan biji kopi. Boleh makan dia ni? Boleh juga. Dia rasa apa? Pahit ke apa? Itu dia kata penawar pahit tu. Salah satu nama dia memang pahit. Memang pahit lah. Ya, memang pahit. Tapi itu yang baik tu. Tapi khasiat dia luar biasa lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan saya juga, ini daun ni lah. Ini yang kecil ya. Dayah dengan Zack ya. Yang ni yang besar. Ini pokok yang matang lah kita kata. Okey, kalau dia besar dia akan jadi macam tu lah. Tapi yang ni pokok dia kita masuk dalam hutan dia tak nampak tau. Sebab dia biasanya duduk atas silara. Kita nampak batang je kat bawah. Kau kenal batang dia tu memang kita kenal lah pokoknya. Tetapi bolehkah kita kenal batang pokok Jadi kita tengok daun dia. Jadi daun dia begini. Okey, kita tunjuk sikit. Jadi kita buat hari ni demonstrasi sikit Okey, tunjuk sikit. Daun ni. Dayah tolong crumple dia ataupun ronyokkan dia. Ronyokkan Ronyokkan dia. Ada hadiah kalau boleh hancurkan dia. Ada hadiah kalau boleh hancurkan dia? Ya. Tak cikoyak tak cikoyak. Tak boleh koyak, dia kena gumpal saja. Kalau daun lain kita akan dapati dia akan bulat dah tak lerai. Terlerai hancur. Tapi itulah yang dinamakan tongkat ali ni. Tengok. Saya cuba Tengok ni. Jadi cuba daun ni, okey. Tengok ni, saya pun dah buat kita crumple betul-betul kita buat ni. Macam Zack ni. Begitu buka. Wow, dia sangat kuat lah. Ini antara bukanlah kita nak terjemah dalam bentuk lain tapi ini adalah satu karakter dia. Baunya sedap lah. Dia karakter dia ataupun dia punya ciri-ciri dia. Memang dia tak hancur lah. Boleh makan ni? Macam boleh buat ulam ni? Dalam daun ni kita kajian, dia memang sangat pahit. Daripada pucuk sampai ke akar dia sangat pahit. Ya, Zack dah bertanya-tanya. Ini boleh makan? Yang tu boleh makan? Sebab dia tak ada macam tangan pun tak berbekas, tak ada warna hijau, lepas tu tak berair. Tak. Bau dia sedap. Ya, saya tak tahu kalau penonton di rumah pernah pegang ataupun pernah tengok. Tapi hari ini mungkin sesuatu yang baru. Saya rasa tentunya baru untuk saya dengan Zack lah. Untuk mengenali tongkat ali kita. Sebab lepas ni sebab sebelum ni kita asyik dengar je tongkat ali. Kita tak tahu kan. Dia punya daun lah, dia punya baby tongkat ali dan sebagainya. Okey. Dia nak tanya kalau untuk menanam contohnya kan, ada tak susah tak? Kita sebelum kita lihat nak tanam pokok ni, kita lihat dia kat mana dulu. Secara orang kata semula jadinya. Pokok ni satu kelebihan dia kita lihat daripada taburannya lah. Di tepi pantai pun kita jumpa, di tanah pamah pun kita jumpa dia, di atas bukit pun kita jumpa dia. Bermakna bahawa dia agak, orang kata, everywhere lah. Universal. Senang untuk ni. Dia famous lah. Jadi kajian yang kita laksanakan untuk melihat kesesuaian dia. Tapi sebelum nak kenal dulu anak pokok yang terbaik. Jadi pihak Frame melalui kajian kita buat orang kata breeding program ataupun program tambah baik untuk baik biak lah untuk lihat spesies mana yang terbaik baru kita tanam dia. Jadi dia memang ada tanah yang sesuai tapi dia taklah orang kata sampai spesifik jadi memang kita ada kata khusus kita yang mungkin yang berminat untuk hadir, jemputlah ke Frame jadi boleh tahu lagi lanjut. Tapi kan saya nak tahu juga macam tengok kat depan ni ada macam-macam hasil ni. Zack masih terkesima. Zack sampai discuss dengan cameraman kat belakang. Macam mana nak? Tak apalah, saya terkongsikan lagi. Macam kau cakap tentang Ali, dia kalau kita dah proses, dia untuk apa dan maksudnya jadi dalam bentuk apa? Saya nampak yang ada bentuk macam tablet, macam ni ada serbuk. Lepas tu ni macam oat pun ada. Jadi kita tengok dia punya orang kata dia punya perjalanan dia. Daripada ni memang kita korek keluar daripada tanah tu, inilah akar dia. Still intact nampak saiz dia semua tu, tapi untuk proses kita akan tukar ke dalam bentuk yang lebih kecil lah. Ini potong-potong lah. Kesesuaian. Kita kena keringkan dia dulu. Kesesuaian lah untuk kita lihat Tapi satu benda yang saya nak cuba tunjuk kat sini. Boleh? Ya. Okey.
Kalau sebut akar tongkat ali kan, kita sebut akar. Kita tak sebut batang tongkat ali. Okey. Sebut akar. Jadi biasanya bila kita lihat ni, ada yang diproses tu kadang-kadang tu dia bercampur dengan batang. Okey. Jadi kita nampak ni dia punya agak signifikan lah perbezaan dia kan. Dia ada tu batang dia dan terus kepada akar dia. Jadi kita ni macam kena ni ambil. Dia nampak tu dia punya apa kata? Perbezaan itu penting sebab dalam batang kandungan dia berbeza dengan akar. Baik. Untuk menjawab soalan Dayah tadi kan, berkaitan dengan apa kami buat ni di Frame ni. Di Frame sebenarnya ada pusat teknologi herba. Yang mengkhusus secara mendalam tentang teknologi pengekstrakan. Untuk melihat dari segi kualiti. Bila sebut tongkat ali ni ada 3 angle yang sangat penting untuk dilihat. Pertamanya adalah kualiti. Itulah kita punya sandaran kita. Yang keduanya adalah efekasi, keberkesanan dia, dan yang ketiga adalah safety. Keselamatan penting. Jadi peralihan daripada yang saya kata tadi press ni, kita akan potong, kita keringkan, ada teknologi dia. Dia ada spesifik parameters dia. Dia jadi begini, dia sesuai untuk proses dan akhir kan dia jadi dalam bentuk sebegini. Kita boleh buka tengoklah dia powder. Powder. Boleh Dayah. Jadi powder. Macam Zat kata tadi macam oat kata. Macam oat, betul lah. Tapi oat ni oat yang pahit. Ni oat pahit. Jadi kita tengok kat sini. Bila kita hancurkan ini untuk pastikan bila kita buat pengekstrakan dia dapat satu yang paling optimum. Kita nak orang kata berbazir. Ya, betul. Jadi kat sini kita lihat ni, jadi kajian di Frame ni di bawah pusat teknologi herba ni, dia akan lihat kesesuaiannya. Parameter yang paling optimize ataupun yang paling terbaiklah. Jadi dia convert dalam bentuk ni dan seterusnya. Seterusnya untuk tingkat nilai dia ataupun tambah nilai dia, kita pergi kepada extract. Yang ni lah yang teknologi kita yang telah dieksport keluar produk-produk kita. Ini satu kebanggaan lah sebenarnya berjaya kita ni. Tahniah Frame. Dan juga bukan kita Frame saja, negara kita. Negara kita. Usaha daripada saintis-saintis ni patut kita bagi kredit. Betul. Jadi kita dah ada standard Malaysia untuk extract ni. Kita ada data dari segi kualiti, data dari segi safety dan juga data dari segi efikasi yang berkaitan lah. Jadi sekarang ni kita punya extract ni dia ada 2 jenis lah. Satu daripada extract air, itu ikut kita punya tradisional. Baik. Cara untuk kita warisan dan sebagainya lah. Dan seterusnya? Dan seterusnya dia boleh ditambah baik lagi, ditingkatkan nilai dalam bentuk kapsul. Ini contoh, kita contohkan. Contohkan. Dan ada juga dalam bentuk produk prototype yang lain. Baik, okey. Jadi kalau kita ikutkan daripada kita cerita daripada akarnya sampai ke daunnya dan sebagainya, pemprosesan rasa memang tak sangka cerita tentang tongkat ali. Macam-macam sebenarnya yang perlu kita tahu dan saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Cik Syahidah. Jadi nak kongsikan juga ada web ataupun bagaimana untuk kami tahu lebih lanjut? Untuk lebih lanjut pastinya pergi ke laman sesawang kami di www.frame.gov.my. Dan juga kita ada Facebook kita yang boleh lawati dan jangan lupa kita ada satu lagi kita buat satu sistem web iaitu Herba Express. Herba Express boleh download lah. Kerjasama kita dengan beberapa kementerian dan juga agensi untuk kita lihat taburan keseluruhan pengusaha kita ni. Bermula daripada orang yang tanam, orang yang jual bahan mentah, orang yang proses, orang yang maksud saya pengusaha, yang pengekstrakan, yang buat produk, peruncitan, warehouse. Banyak sebenarnya. Memang inisiatif yang sangat bagus lah saya rasa. Cik Zaidan punya energi memang tongkat ali. Terima kasih banyak Cik Zaidan kerana sudi bersama dengan kami. Baik, kita nak rehat dulu. Kita nak santai-santai, kita kembali sebelah sini. Kat mana Dayah? Di Borak Kopitiam. Wow. Cukup menarik kita punya topik hari ini. Cukup menarik. Memang Zack dengar tak air tu kat belakang tu? Dengar. Mungkin dekat dalam kaca anda tak dengar. Tak dengar, tapi kita dengar ni. Kita dengar di belakang kami. Dengan bau daunnya, bau herbanya, bau akarnya. Dia rasa tenang tau soalnya bila cakap tentang menanam tumbuh-tumbuhan ni semua kan. Betul. Tapi sebenarnya kita akan bersama dengan
dua orang wanita yang akan cerita dengan kita apa sebenarnya di belakang kami ni. Betul. Apa benda ni? Macam Zack ingat ni coklat tapi sebenarnya bukan coklat. Bukan. Anda semua kita nampak tapi nanti kita boleh tunjuk kepada anda. Jom, bersama dengan kita sekarang kita ada Puan Azizah dan juga Puan Mariani. Dipersilakan. Selamat datang. Selamat datang. Sini sikit. Sini sikit lah ya. Okey. Jadi Daya dengan Zack ni memang sebenarnya macam teruja sebenarnya ni. Teruja. Macam ada waterfall pula kat sini. Kan? Nyaman, tenang. Betul. Jadi boleh cerita dengan kami. Saya difahamkan ini sebenarnya adalah aquaponik. Ya. Aquaponik. Selalu dengar hidroponik. Mungkin ceritakan sikit. Jadi aquaponik tu bila kita gabungkanlah tanaman dengan kita bela ikan sekali. Tanaman dan ikan sebelah bawah sini. Sabar. Penonton mungkin tak tahu ni ada ikan dekat bawah tu. Ada ikan dekat bawah ni. Ada ikan dekat bawah tu. Okey, ikan apa tu ya? Yang kita bawa hari ini ikan tilapia dan ikan keli. Ikan keli Ya. Jadi macam mana sebenarnya kaitannya bagaimana dengan tumbuhan dengan ikan? Sebab ini memang aquaponik ni kan dia pokok ni kita menggunakan baja daripada air ikan tu saja. Kita tak ada letak baja lain. Ikan. So dia berpusing. Dia berpusing. Daripada air ikan ni kita pump naik ke atas dan air ni macam air terjun ni turun ke bawah kan. Dia berpusing lah. Macam Puan Mariani sendiri kan, secara peribadi, Puan Mariani rasa payah tak untuk menjaga tanaman herba ni dengan menggunakan sistem aquaponik seperti ini? Tak ada payah bagi saya. Senang jaga dia. Satu, dia pakai lekabol ni kan, tak ada kotor. Pakai apa? Lekabol nama dia. Lekabol? Lekabol ni lah macam coklat tu. Daripada tanah liat lah. Yang dibakar. Jadi kita tanam pokok dekat sini lah. Satu, senang nak jaga. Puan Mariani, apakah kepentingan apa tu lekabol tu? Dia apa dia punya function dia? Saya pun tak pasti juga tapi ikutkan akar pokok ni boleh pegang. Selain guna tanah dia ganti ni. Okey. Baiklah, nak tahu sangat apa tadi? Lekabol. Lekabol dan juga Zack kata macam coklat tu kita tunjuk sikit. Main kamera mungkin tunjuk sikit. Tu dia lekabol. Nampak tak? Kita tunjuk sikitlah. Ni lekabol. Sabar. Kita tunjuk kat abang. Tengok ni. Ini dia. Yang Zack kata macam coklat kan? Dia tanah yang dibakar ya. Jadi ini sangat penting lah kalau kita nak buat aquaponik ni, kita mesti gunakan lah. Dia sebab dia supaya pokok ni tak tumbang lah, dia akar tu pegang pada lekabol. Dan masa yang sama, bawah ni air sikit-sikit tu ada bertakung kan. Jadi kita nak elakkan nyamuk. Betul. Sebab kadang-kadang orang betul lah juga. Kadang-kadang kita terlepas pandang bila air bertakung sebenarnya kita bawa nyamuk dan sebagainya. So ini dapat mengelakkan nyamuk, Abang Azizah. Okey, menarik. Apakah jenis tanaman yang kita boleh buat dengan aquaponik? Dia kat sini dia sebab ni berair kan. Jadi kalau boleh pokok yang boleh tahan air lah. Okey, contohnya. Contohnya macam ini kesum. Kan selalu kalau dekat dapur kita boleh rendam dia tumbuh akar kan. Senang daun kesum. Itu memang mudah sangat. Lagi daun kesum. Pandan. Pudina. Ini daun pudina kan? Itu pudina. Daun sop. Ya. Ini sebenarnya adalah penting ni kalau orang yang selalu pergi dapur ni. Kegunaan di dapur, ya. Kan, ini kegunaan dapur. Daya, tolong ambil daun kesum satu. Daya, ambil daun sup. Semua dah ada. Tak payah lari jauh dah. Seperti anda semua sedang lihat kat TV sekarang, ini adalah pokok ini daun pudina. Zack ni orang dapur. Ini pula daun sup. Jadi senang, dah tak payahlah nak pergi beli jauh-jauh apa semua. Yang ni Zack? Yang ni pula nama dia daun kesum. Daun kesum? Dah lulus. Lulus. Yang ni Zack? Yang ni ulam raja. Pandai. Saya bangga. Saya tak suka sangat tunjuk pandai depan TV tapi terpaksa. Okey, saya sejujurnya nasib baiklah Puan Mariani, Puan Liza, soalan tu tak ditanya kepada saya. Dia tanya kepada Zack berikan. Sebab dia memang suka masak. Okey, sekarang ni kita nak tanya kat ikan pula. Saya takut je daripada Daya ambil daun kesum, Daya pergi ambil ikan satu orang masak juga sekali. Dah sudah. Kalau ikan pula macam mana? Susah tak juga macam nak kita nak pilih ikan yang sesuai? Setakat ni yang kami bela ikan tilapia dengan keli tak ada masalah lah. Senang dijaga. Lepas tu kalau macam nak tuai pun ambil masa pun dalam 3-4 bulan. Untuk hasil lah. Tapi bergantung pada peserta jugalah. Kalau macam dia nak makan yang kecil, dia ambil yang kecil. Kalau dia nak yang besar, dia tunggulah lama sikit. Macam itulah. Okey, sabar. Kalau contoh saya nak tanyalah, contohlah macam saya yang memang tak pandai langsung aquaponik ni. Dan saya yakin penonton-penonton pun memang sangat berminat. Contohlah kalau Zack ambil petik
potong tu kan, dia akan tumbuh balik lah. Ya. Dia tak perlu proses yang baru. Saja, tak payah. Tak payah proses yang baru. Kalau macam ni gunting sajalah, nanti gunting, dia lepas tu cucuk je. Kalau nak tanam balik pun senang, kita potong saja, cucuk. Okey, sama ini adalah makanan ikan kan? Okey, nak tahu je apakah bukan makanan ikan, apakah jenis ikan yang terbaik? Takut pula kejap lagi kat rumah, tak apa Daya, I berkenan sangatlah dekat ikan sekian-sekian. Ikan kelisa lah. Flower horn ke konon-konon, mana tahu Daya tumbuhan lebih berkualiti? Tiba-tiba. Flower horn tu ikan hiasan lah, tapi kalau gini kita nak jimat kos lah satu. Boleh guna untuk masak kan? Boleh makan. Boleh makan. Barang pun mahal kan. Sebenarnya sekarang ni, kalau kita ada benda ni, kita tinggal nak masak nasi je pun. Betul. Ya, betul. Goreng ikan, lengkap dah. ulam-ulam. Betul, dia lagi satu, saya rasa dia macam sangat bagus dan... Betul. Satu bagi terapi juga untuk kita. Terapi dan memberi kemudahan. Ya, betul. Saya rasa mungkin ibu-ibu kat rumah tu, bang, hadiah jadi saya nak ni je. Aquaponik je lah. Tak payah pergi sungai jauh-jauh dah dapat bunyi Puan, air. saya nak tanya lah, Puan. Saya berminat ni. Kalau setup macam ni, berapa habis ni? Setup macam ni, Setup kat rumah ni bagus ni. Ya, betul. Dia peralatan ni, ada harga yang berbeza lah mengikut bahan peralatan ni. Tapi kalau kita ambil konsep, kita boleh buat DIY. Nampak? Boleh buat DIY. Boleh tangki air isi ikan. Lepas tu atas tu beli satu tray, pasang pam. Gunakan konsep yang sama. Kalau tak konsep tu dan kemahuan tu yang penting. Puan Mariani, kita nak tanya Puan Mariani lah, macam susah tak sebenarnya untuk menjaga, untuk pastikan ikan pun selamat hidup, tumbuh-tumbuhan pun elok, subur. Susah tak? Tak, bagi saya lah tak susah. Senang je jaga dia. Satu lagi macam pokok ni, kalau macam kita kata pokok kita beli sayur pun kita terus cucuk je. Lepas kita ambil contoh daun macam daun kesum tadi, kita ambil pucuk dia, lepas tu batang dia kita tak payah rendam pun tak apa, kita terus cucuk je dia boleh hidup. Punya mudah lah. Lepas tu yang leka bol pun kita kena bersihkan jugalah, sebab tak naklah macam berkeladak. Air ikan pun dia tak tahan. Bila dah kotor kita kena tukarlah. Betul. Kalau kotor sangat ikan tak tahan. Okey, saya suka bila Puan Raziah dengan Puan Mariani sebut tentang tukar air ikan ni. Berapa kali yang kita kena tukar? Dalam sebulan ke seminggu ke? Kalau besar macam ni lebih kurang 2 kali seminggu lah. 2 kali seminggu lah. Sebab kita nak bagi ikan tu tahan lah. Kalau kecil tu dia tak ada seminggu. Tilapia dia manja sikit. Berbanding keli lah. Berbanding keli. Keli dia macam pandai survive jugalah. Dia tahanlah hasad sikit. Dia masak sambal ni. Daya pun bikin benda yang sama. Menu kita nasi lemak ikan keli sambal. Memang menu khas. Menu okey. Saya nak tanya kita tadi pernah buat lah. Haslina Halim ni siapa kan? Tapi dia tak ada kat sini. Dia ada Haslina Halim nama dia. Ya. Itu salah seorang peserta kebun komuniti kami lah. Okey, kalau macam nak tahu macam projek aquaponik ni kan, macam mana? Saya tertanya pula. Idea untuk membuat ini. Projek ni sebenarnya cetusan daripada adalah satu projek penyelidikan Insight University dengan Maybank Islamic Finance lah. Okey. Jadi kita komuniti kita dia bagi kita dalam 60 unit kit ni kita buat penyelidikan kan dia nak bandingkan. Kita buat 30 secara kelompok dan 30 untuk asnaf dan B40 lah kita letak di rumah masing-masing lah. Yeah. Jadi itulah dia punya tercetusnya mula-mula bagaimana lah. Projek tu untuk menambah pendapatan mereka lah. Komuniti ni dekat mana? Dia ada tempat khusus dia? Tak ada, tu dekat taman kami lah. Taman dekat? Bandar Rincing, Seksyen 5. Ni, kita bawa KRT taman kita lah, Seksyen 5 Bandar Rincing. Semua mungkin tengah tengok tu. Ni dia wakil orang taman ni, wakil orang taman ni. Bandar Rincing, Seksyen 5. Kalau semua datang mungkin semua pun matchy-matchy juga sekali. Okey, kan. Dan kalau Daya tengok saya memang Daya pun tertarik tau. Kalau contohnya macam seseorang tu dia nak buat kan. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendatangkan hasil? Siap semua, tumbuhan keluar, ikan okey. Berapa lama? Kalau keli paling cepatlah. Keli 3 bulan dah boleh ambil hasil. 3 bulan? Ya. 3 bulan. Tapi kalau sayur tu sebenarnya cepat. Macam ni, memang betul-betul sebulan ni. Sebulan je? Ni sebulan. Oh, daun kesum ni sebulan? Sebulan dapat ni semua ni? Saya suka bawa daun kesum ni. Memang cepat, dia terus naik. Terus naik Ini yang senang lah. Kalau macam cili?
Cili kita semai dulu dekat tapak semayan, baru kita letak dekat sini. Boleh buat laksa. Nampak Zack, laksa itu lagi. Itu Brazil Puan belakang tu. Bukan campur, ada bayang Brazil, ada Ni apa tu daun pandan? Ya, daun pandan. Ui, daun pandan pun ada dah ya. Yelah, senang nak masak semua ambil dekat sini je. Kan? Buat apa nak masak apa Zack? Semua boleh. Jadi macam ni, nampak tak idea bagaimana kita boleh menanam dengan cara yang sangat mudah. Saya rasa sangat mudah dan terapi kata saya. Sekarang dah boleh lah Puan kan. Kita bukan nak kata apa, tapi memang kita yang beragama Islam pun memang Nabi ajar untuk wujud ni bertanam lah, cucuk tanam lah. Lagi satu benda ni kan kita duduk kawasan perumahan, memang jimat ruang lah, semua boleh dapat. Kalau contoh jika sebelah tak cukup makanan, Cik Ya, ada daun kesum ke? Ada, mai datang. Betul. Macam tu. Okey, nanti kita kena communicate lah dengan orang Taman Rincing. Mungkin Puan Azizah ataupun Puan Nena boleh kongsikan Facebook. Ramai yang tertarik ni. Okey, sebab projek ni kita bawah KRT Bandar Rincing Section 5. Jadi kita dalam kalau nak kontak kita dalam melalui Facebook KRT Bandar Rincing Section 5 lah. Saya suka tu, making new friends shouldn't mean losing old ones. Losing old ones, yes. Okey, jadi saya rasa ini adalah satu perkongsian sangat menarik untuk kita semua sebab kita baru tahu macam inilah betul-betul saya tengok aquaponik di depan mata dan kita boleh buat di rumah sendiri. Betul. Terima kasih banyak Puan Mary, Puan Azizah kongsi dengan kami. Betul. Terima kasih juga kerana menjemput kami. Sama-sama. Okey Puan, kita pun nak kongsi dengan Puan juga dengan penonton-penonton kita kat rumah minuman herba. Jom kita sama-sama saksikan. Buah pinggang atau ginjal, sebuah organ penting yang berfungsi menapis darah dan membuang racun daripada dalam tubuh manusia. Kepentingan menjaga kesihatan ginjal ini adalah bagi memastikan ia dapat membebaskan racun dengan berkesan daripada badan kita. Borak Kopitiam ingin berkongsi 5 jenis minuman yang dapat menjaga kesihatan buah pinggang anda. Apa yang penting, minuman herba ini boleh dibuat dengan mudah. Air rebusan halia. Air rebusan halia dapat menghilangkan radikal bebas dan mengurangkan keradangan ginjal. Mudah saja untuk buat air ni. Parut dan rendamkan halia di dalam air panas selama 5 minit. Madu juga boleh ditambah sebagai pengganti gula. Jus lemon. Selain dapat membersihkan lemak dan hati, ia berfungsi membersihkan ginjal. Kandungan asid sitrik dalam lemon dapat membersihkan sisa-sisa kalsium pada buah pinggang. Kalsium yang terbentuk boleh menjadi bahaya kerana ia adalah permulaan kepada masalah batu karang. Untuk membuat jus lemon, perahkan lemon dan campurkan dengan air sejuk sebelum diminum. Air rebusan kunyit. Kunyit mengandungi antioksidan yang dapat melawan inflamasi. Kajian menunjukkan ia dapat menghentikan keradangan terhadap penyakit berkaitan buah pinggang kronik. Selain itu, ia juga menurunkan tekanan darah yang menjadi penyebab bagi penyakit ginjal. Untuk bagi rasa sedap pada air rebusan kunyit ini, boleh perah lemon atau limau. Air rebusan jelatang. Daun jelatang terkenal sebagai ubat herba yang mampu mengubati pelbagai penyakit termasuk buah pinggang. Menurut kajian, daun jelatang mengandungi kebaikan bagi mengurangkan masalah keradangan. Antioksidan dalam daun jelatang juga dapat melindungi ginjal daripada radikal bebas. Mudah saja nak buat air rebusan daun jelatang ni. Rebus daun jelatang dan minum airnya. Teh dandelion. Bunga dandelion kaya dengan vitamin A, B kompleks, C dan D, zat besi serta zinc. Teh dandelion bersifat diuretik yang dapat membuatkan ginjal bekerja lebih baik ketika membuang racun dalam badan. Ia juga menggantikan kalium yang hilang di dalam air kencing. Inilah antara minuman herba yang boleh dicuba untuk kesihatan buah pinggang anda. Minuman herba memang banyak manfaatnya. Namun, jika melibatkan penyakit kritikal, amatlah disarankan untuk merujuk kepada doktor pakar terlebih dahulu. Ya, dari aquaponik kita bawakan kepada anda pula masak-masak bersama dengan Chef Yang Jamil. Chef Yang Jamil, yes, just a bowl hot meletup gitu. Alright. Okey. Apa pun terima kasih kepada Borak Kopitiam dan juga TV3 kerana mengundang saya selamat Hari Raya. Belum terlewat kepada anda semua. Okey, bercakap mengenai hari ini, menu kita memang istimewa. Ya, tak sempat nak tanya Chef dah cakap dulu dah. Ya, betul. Saya tak sempat nak tanya. Macam mana kan? Okey, menu di hari ini adalah
berasaskan herba-herba. Ya, betul. Topik kita ini, Chef. Ya, betul. Dan hari ini kita nak fokus kepada makanan pada orang yang berpantang. Wow. Berpantang. Maksud dia berpantang ni yang menjaga makanan ni. Makan ni tak boleh, ini boleh, itu tak boleh, berdiri lebih tak boleh. Itu namanya pantang. Tapi jangan lupa, ada juga pantang nampak. Pantang nampak habis. Pantang nampak dia habis semua. Okey, bercakap mengenai herba ni kan Zack dan dia ni Dayah. Malaysia ni kita macam-macam herba ada. Ya. Kalau dikeringkan atau di negara-negara Mak Saleh ada herba mereka seperti oregano, daun apa nama ni? Daun salam, daun beli dan sebagainya itu mereka keringkan, maka dia akan jadi herba-herba yang dieksport pada kita kan, buat pizza dan sebagainya. Tapi kat Malaysia ni kita amat bertuah, kita herba-herba kita segar bugar. Antaranya kita ada pegaga ni herba lah. Pegaga ni ada bayam Brazil. Ini raja herba kita iaitu ulam raja. Ini pun ini adalah daun salam. Dalam bahasa Inggerisnya dia bay leaf. Okay? Kita juga ada apa ni? Bunga kantan. Bunga kantan. Dia ada juga lagi ni. Daun selasih. Silom. Daun pandan dan sebagainya. Dan juga ada daun kari merupakan salah satu benda herba segar bugar yang terdapat di Malaysia. Kalau kita manfaatkan ia dengan sebaik mungkin, ia akan menjaga kesihatan kita. Betul. Boleh awet muda dan sebagainya. Dan tanpa disedari, kita rakyat Malaysia hari-hari makan herba. Ya, betul. Hari-hari makan ulam. Betul. Dan begitu juga dalam masakan. Tanpa sedar. Kali ini saya nak tunjuk kepada you all, iaitu masak menggunakan itu pegaga dan juga bayam Brazil. Bayam Brazil tak beragis untuk masakan ni? Saya tidak menggunakan cili sebab pantang pada orang yang bersalin sebab tak tahu apa yang berlaku dalam perutnya. So kita alihkan ianya kepada lada hitam. Lada hitam. Lada hitam sangat bagus sebenarnya. Lada hitam ni untuk memanaskan badan kita. Dan begitu juga halia amat baik kepada anda yang dalam pantang. Halia, lada hitam. Nak kena hancurkan ke ni? Tumbuk-tumbuklah. Jadi ingat ya, lada hitam ni kita gantilah dengan cili. Kalau cili pedas sangat. Cili memang tidak boleh sama sekali. Di dalamnya saya masukkan tadi ikan bilis. Ikan bilis, bawang. Dan juga kita masukkan. Cukuplah masukkan. Masukkan semua? Boleh masuk je. Bagus Zack. Terima kasihlah tolong. Mesti Zack ni selalu ni tolong isteri pantang ni. Lada hitam dan terus kita masukkan bayam Brazil dan juga pegaga dalam. Wah. Bau memang sedap Macam Dayah dulu waktu pantang Fahri makan apa? Waktu pantang lawak tu yang saya suka sebab makan sedap tau. Sebab saya betul memang makanan saya selalunya macam ikan. Macam contoh ikan lah, ikan tenggiri lagi ada black pepper. Ya, betul. Lepas tu kalau ayam pun memang tak ada cili tu betul. Dan semuanya berasaskan sup. Dan tak ada minyak. Kalau saya lah. Minyak tak goreng. Dan pastinya kita menggunakan kunyit. Kunyit bagus untuk mengecutkan segala apa yang dalam perut kita. Dan saya bukan pakar pemakanan untuk mengkaji dan sebagainya. Ada yang lebih hebat daripada kita. Betul tak? So kita apa yang tahu, kita buat je lah. Berapa lama? Ni saya selalu orang kata sayur jangan lama sangat. Tak boleh lama sangat. Dah rasa okey je. Sebab ini bukan ulaman ulaman kita makan. Ni kalau sudah okey dah Pak. Sebab tadi kita dah masakkan dia bawang dan sebagainya dan dah siap pun. Dan kita masukkan ke dalam piring dia. Ini adalah hidangan untuk orang bersalin. Ini contohlah kalau ada yang dekat TV cakap, "Alah Chef, saya tak bersalin tapi nampak menyelerakan." Boleh juga boleh makan. Banyak makanan-makanan yang sekarang ni yang disediakan oleh suami-suami untuk isteri tersayang mereka. Betul, setuju. Macam-macam menu je. Tapi si suami pun kena pandai juga lihat akan kebaikan makan itu sendiri. Jangan main hadap je. Akibatnya isteri awak juga yang jadi mangsa. Dan satu lagi nak pesan pada anda yang dalam pantang, jangan ambil benda yang kekacang. Pastinya macam bubur kacang dan sebagainya sebab berangin. Kita ni berusahalah menggunakan halia dan sebagainya nak hilangkan angin. Sekali kita makan bubur kacang, makan kacang habis angin. Pernah berlaku bahawa depan balik salin dia makan bubur kacang dia kolap. Sebulan di hospital. So kepada anda, inilah hidangan kami, iaitu pertamanya kita ada pegaga. Contoh-contohnya. Pegaga. Bayam Brazil. Bayam Brazil. Masak lemak, tidak menggunakan cili apa. Menggunakan lada hitam. Yang ini adalah... Saya angkat je, Chef. Yang ini
singgang ayam. Oh, jadi singgang makan dengan bodoh sedap ni. Singgang ayam. Ini ikan tenggiri goreng bersama dengan lada hitam, halia dan juga bawang. Makan dengan nasi memang sedap. Okay, untuk orang berpantang, berpantang. Dan juga kita untuk isteri-isteri yang pantang ini adalah orange, buah-buahan ni yang untuk bertambahkan lagi vitamin C kita. Yes, betul. Banyaklah bahan-bahan yang terdapat Malaysia merupakan herba-herba yang tanpa kita sedari kita makan hari-hari. Manfaatkan ianya sebaik mungkin. Betul tak? Betul. Jadi betul, contoh macam Dayat kongsi sikit macam Zack. Macam Zack, saya tahu Zack memang orang yang selalu masak. Macam yang Chef cakap tadi, untuk suami-suami yang nak masak untuk isteri, sebenarnya anda pun boleh makan dan jangan apa orang kata memberikan satu stigma yang makanan berpantang tak sedap, tak sabarnya nak berpantang nak makan macam-macam. Sebenarnya dalam masa yang sama juga menjaga kesihatan dan memang boleh kurang berat badan. Betul. Betul. Anda seorang wanita, bersyukur anda berkahwin dan melahirkan baby. Bersyukur sebab dalam masa sebulan itu anda dimanjakan dan masa itulah anda memanjakan diri anda, relax, memakai bengkung dan sebagainya untuk jaga kecantikan dalaman dan luaran. Itu penting. Nampak ni. Ni chef cakap ni baru laki kita tak lahir. Mana ada chef yang bagi nasihat dari segi pemakanan, kecantikan, semualah dia. Mesti ada benda-benda macam ni. Kan? Barulah seronok. Hidup harmoni, bahagia. Dan satu lagi. Apa satu lagi? Satu lagi apa? Chef dapat tenang. Chef tenang. Chef macam betul-betul. Seronok. Menceritakan benda-benda macam chef pula yang lagi perempuan daripada perempuan ni. Jangan. Sebab kita seronok berkongsi dengan benda-benda. Tapi serius saya nak tanya. Macam tadi Daya ada sebut, orang yang diet pun boleh makan macam ni? Yes, betul. Memang lose weight Daya? Memang lose weight. Sejujurnya macam Daya, tak silap Daya dalam masa 44 hari tu, Daya rasa 12 kilo, 10 kilo. Serius Daya? Serius. Daya nanti kita talk. 10 kilo. Sebab memang makanan sihat. Kita tak ada, Daya tak ada guna apa-apa minyak dan masak semua bukannya goreng. Kebanyakannya grill. Betul. Grill, sup dan sebagainya. Jadi memang kalau kita buat macam tu, ini kiranya memang kebaikan herba lah. Memang kebaikan macam chef kata. Kita guna apa? Halia, lada hitam dan sedap, okey? Tadi chef ada letak santan tu boleh Santan tidak ada masalah. Santan sebenarnya? Susu. Susu yang terbaik di dunia santan, soya bean, susu ibu dan sebagainya. Santan tidak ada masalah. Makanlah banyak mana pun. Tak betul sebenarnya. Santan okey saja Zack. Kita ni risau kita dah terlebih. Tak dalam sama kita ambil konsep macam ni dalam pemakanan atau dalam apa pun dalam Islam kita moderation. Kita bersederhana. Jadi bersederhana apa saja. Betul. You nak tanya ke chef je apa ID chef? Nak chef. Itu kalau tu nak habis dah. Kita tak nak tanya chef. Sebab kita tahu chef mesti akan belanja dia. Apa? Saya suka sebenarnya. Okey, satu lagi peluang ni ialah untuk anda yang manfaatkanlah apa-apa di belakang rumah kita ni dengan herba-herba yang ada ni. Betul tak Betul kan? Betul. Chef. Jadi macam kalau chef nak kongsikan dekat orang ramai, chef ni setahu saya dia bukan kongsikan makanan setiap hari biasa. Nampak ni contoh hari ni makanan herba untuk berpantang pun boleh. Mana tahu chef ada yang nak DM chef, boleh kongsikan juga Instagram. Boleh. Tak ada masalah pun. Chef punya ID chef yang Jamil _ TikTok chef yang Jamil TikTok dan Facebook biasalah chef yang Jamil. Gitu. TikTok. Kalau nak ambil santan ambil yang dairy free Boleh, ya betul. Pandai. Bijak. Sebab okey contoh chef kita tanya sikit lagi lah. Okey, selain daripada apa yang chef tunjuk kepada kami hari ini, mungkin boleh kongsikan lagi sikit idea apa lagi makanan berpantang lain, menu-menu yang mungkin diorang nak tulis ni. Apa lagi boleh buat? Banyak. Bagi sikit lagi chef. Banyak antaranya kita ada ikan yang boleh kita makan macam-macam ikan dia. Cuma ikan keli memang tak boleh makan. Ikan keli tu boleh. Ikan yang bagus chef. Pertamanya yang makan ikan dah ikan haruan. Ikan haruan memang terbaik untuk luka dalaman. Kita tahulah kita kan. Kita kan jenahkan diri semua yang boleh. Daging, ayam tidak ada masalah. Cuma telur tidak digalakkan lah. Telur tidak digalakkan. Makan berminyak-minyak tidak digalakkan. Dan juga begitu juga dengan cili dan sebagainya. Memang tolong kita cuba elak lah. Okey, chef, Zain seorang suami. Zain nak try rasa kejap. Saya nak tengok. Bukan apa saya just kongsi pada semua penonton, chef adalah seorang suami yang suka masak. Betul Zack? Betul Zack? Okey. Sedap. Ini kita biasanya singgang daripada ikan, tapi kali ini kita olahkan ayam ya. First time saya tengok sebenarnya. Singgang ayam. Tidak ada masalah. Dan ianya menggunakan herba-herba ni. Singgang ayam memang sedap lah chef. Herba-herba ya. Kita menggunakan herba-herba yang untuk berpantang ni dah pastinya angin kan keluar. Wow. Begitu juga dengan lada hitam.
semua keluar angin. Betul tak? Betul, Chef. Betul. Jadi, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Chef Yang Jamil. Penuh semangat nak kongsi dengan semua tentang makanan yang menggunakan herba-herba yang baik untuk kesihatan kita. Chef, terima kasih banyak, Chef. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Apa-apa pun kita kena sentiasa ingat bawang ni bawang sebenarnya semua dilihat ni. Fokus kat saya, zoom kat saya. Okey, bawang ni sangat elok untuk kita. Jadi kalau kita bismillahirrahmanirrahim. Wow! Apa-apa pun kita rehat dulu, kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Macam makan apple ya. Kita jumpa selepas ini. Tersentak dengan katamu semalam. Kau putuskan ku dengan rela, manis bibirmu. Ku menangis ketika kau tinggalkanku. Gelaplah hidup tanpamu, lidahku Silakan. Terima kasih. Ya, itu dia aura. Memang aura yang luar biasa pada Azrin. Alhamdulillah. Silakan. Terima kasih. Fuish. Comel dia orangnya. Comel orang dia. Comel. Okey. Pagi-pagi ni pun kita dah cakap tentang aura ni kan. Betul. Jadi macam Azrin sendirilah kan.
bila cakap tentang lagu-lagu yang ada di pasaran sekarang, macam awak sendiri, macam lagu Aura tadi, adakah itu lagu jiwa awak? Lagu yang, apa orang kata? Kena dengan hati. Kena dengan hati lah kiranya. Okey, genre ni memang tak apa, tak payah pakai mic. Tak payah. Okey, sorry. Tak apa. Okey. Sorry. Okey, genre ni memang kena dengan saya. Penceritaan lagu pun kena dengan saya. Adakah berdasarkan kisah sebenar? Mungkin ceritakan sikit tentang lagu tu? Kisah sebenar, kisah lagu ni sebenarnya keperitan seseorang tu untuk menerima setelah aura orang yang dia sayang tu dah tak ada. Oh, ya. Saya rasa ni ramai boleh relate ni. Ya, Daya. Kita tengok muzik video dia. Saya dah tengok dah muzik video dia tahu. Memang rasa. Dia memang menceritakan tentang kehilangan kan? Betul. Maksudnya sebelum ni kita tengok orang tu dengan penuh rasa cinta. So tiba-tiba kita macam, dah ya Allah, tak ada. Kemanakah hilang rasa dia itu? Dia macam rasa. Rasa tu apa? Apa rasa tu? Kita tak boleh pegang. Dia aura kan? Aura tu yang... Tapi Hazrin, ramai. Hazrin, betul. Orang panggil Hazrin ke? Betul. Orang panggil Rina? Hazrin. Macam Hazrin, mungkin penonton-penonton borak komputer pun nak tahu. Hazrin ni career sebelum ni apa? Macam tiba-tiba ada suara pula sedap. Oh ya, Alhamdulillah. Berkenalkan diri. Betul, nak tahu juga kan? Saya pun pertama kali jumpa Hazrin. Okey, sebelum tu nama saya Hazrin Amrina. Boleh panggil Erin, nama mesra. Okey, saya mula bernyanyi daripada umur 10 tahun, persembahan sekolah, and then terus ke sekolah menengah, buat persembahan selalu, dan sekarang ni saya bekerja sebagai artis budaya di Jabatan Penerangan. Maksudnya memang menyanyi lah kiranya. Memang menyanyi, betul. Okey. So, balik pada Aura. Aura ni hasil ciptaan siapa? Dengan baik-baik katanya luar biasa. Hazrin tulis sendiri ke macam mana? Tak. Aura ni ditulis oleh 4 orang komposer yang berbakat, yang memang idea luar biasa. Sirhan Daniel, Adin Kang Music, Sang Hitam, dan juga Mas Dewangga. Nama-nama bukan nama biasa lah. Jadi macam mana boleh bekerjasama tu kan? Nak tahu kan? Bekerjasama tu saya bermula dengan Abang Sirhan Daniel. Saya join record label White Room Music. Dan dari situ Abang Sirhan Daniel develop bakat saya dan hasillah Aura. Baik, alhamdulillah, maksudnya dengan orang yang betul lah, orang yang ada pengalaman dan sebagainya kan. Okey, jadi kalau katanya jiwa lagu sebegini kan, kalau kita tengok sekarang trending, contoh di TikTok atau di social media, ramai yang suka lagu yang laju ataupun lagu yang catchy. Padahal Hazrin rasa macam tak apa, tu maybe next ada perancangan nak buat ke? Jika ada rezeki, apa salahnya kita cuba genre baru yang lebih catchy dan luar kotak. Luar kotak kan, tahu? Betul-betul. Sebab tengok apa tu suara Hazrin, memang adakah nak pergi go ballad, macam contoh kita bagi contoh Sufyan Suhaimi. Dia kalau buat lagu slow memang kan. So adakah Hazrin akan fokus lagu-lagu slow? Memang saya akan fokus lagu slow. So itu memang main saya. Itulah macam saya cakap tadi, kalau ada rezeki untuk buat lagu catchy, saya akan cuba. Contoh lagu catchy yang Hazrin suka? Saya suka macam Kucu-Kuca. Kucu-Kuca. Yang tak terlalu serius. Yang tak terlalu serius. Okey, kalau kita nak dengar juga, Hazrin nyanyi lagu slow tadi. Kalau lagu laju satu, Hazrin boleh nyanyi sikit untuk kami, boleh tak? Okey, kita try lagu Kucu-Kuca lah. Boleh. Okey. Kerling bintang nun jauh di sana, sudah pastinya ku fikirkan dirimu. Deru angin bertiupan berlagu, ingin ku sampaikan rinduan di hati. Dia memang penyanyi lah, Daya. Ya, dan nama apa pekerjaannya artis di bawah JKN kan tadi kan? Memanglah Zack. Tapi rasanya kalau dengarlah suara Hazrin ni, dia ni versatile. Dia boleh nyanyi macam-macam lagu. Nyanyi Hindustan pun boleh. Betul? Lagu jazz pun boleh. Jazz boleh juga? Hindustan boleh Hindustan? Hindustan perlu belajar lagi. Okey, macam Aura ni kan, bila kita tengok music video, profesional. Maksudnya Hazrin walaupun sebagai pendatang baru, tapi tengok konsepnya, brandingnya memang luar biasa. So, in terms of music video ni berapa lama untuk mengambil masa untuk hasilkan dan sebagainya? Recording untuk music video ni mengambil masa 2 hari. Dan memang tak disangkal orang yang handle untuk record ni memang sangat-sangat berbakat lah. Ya. Dan kreatif, betul. Ya. 2 hari tau. 2 hari saja. Dan kita pun dimaklumkan juga sebenarnya, Daya. Hazrin ni, dia memang layak jadi seorang penyanyi. Sebab apa tahu? Sebab apa? Dia graduasi UiTM, major in vocal. Dia bukan sekadar menyanyi jadi artis, tapi dia juga ilmunya penuh di dada tu. Ya, betul.
Jadi macam, okey, selalunya kan orang cakap bila kita belajar vokal atau muzik dan sebagainya, dia mesti ada juga ciri-ciri rasa nak mengajar. Betul. Macam Hazrin sendiri ada tak macam ada plan tak macam you nak mengajar vokal dan sebagainya? Saya pernah mengajar di satu tempat kelas vokal lah dekat Damansara dan masih lagi aktif mengajar. So saya memang tapi masih lagi amatur lah orang kata. Masih lagi belajar cara mengajar. Oh, maksudnya itulah teknik mengajar pun sesuatu yang berbeza. Betul. Dia bukannya bila kita tahu je kita boleh terang mengajar. Bukan. Betul. Jadi memang respect kepada semua guru-guru dekat luar sana. Bukan senang Betul. Okey, tapi kan Hazrin, saya dengar cerita lah. Dengar cerita. Banyak betul cerita Hazrin ni. Dengar cerita Hazrin ni. Macam awak juga macam boleh nyanyi lagu Korea. Betul ke? Boleh ke lagu Korea ni? Lagu Korea sebab dia hanya perbezaannya dekat lirik kan. So insya-Allah boleh. Boleh. Adakah apa lagu favorite lagu Korea awak? Adakah? Favorite tak adalah. Tak ada. Saya hanya dengar dan dia cikgu kan Daya? Ya, macam dengar dapat. Harus dengar semuanya. Ya. Macam saya kalau lagu Korea saya bukan boleh nyanyi, saya teringat step dia je. Kan? Saya dengan Daya kita suka dolar. Saya petik semua. Dolar Malaysia mana? Okey, Hazrin, apa tu dengan White Room? Kita tahu Hazrin berada di bawah naungan White Room Music. Tahu White Room Music kan? Jadi White Room Music kita tahu artis yang pernah dikeluarkan Haris Salim, Kekasih Baru, lepas tu Nisha Haq yang dulu dengan Vocal Mania, dikeluar Yo Yo Oh. Lepas tu Hazrin pula sekarang. Dan untuk jangka masa panjang lagi 5 tahun akan datang, Hazrin melihat Hazrin di mana dalam industri ini? InsyaAllah kalau saya tak berputus asa, saya teruskan semangat saya, insyaAllah saya akan berada dalam industri seni muzik Malaysia. InsyaAllah. Sebab saya percaya perjalanan setiap orang berbeza. Betul. Ada orang mungkin dia menang satu competition, dia terus boom. Ada orang menang 10 pertandingan. Lepas tu baru dia dapat dia. Ada orang tercalon tak menang jadi host. Pun ada juga. Ada juga. Dia start dengan muzik ni lah jadi host. Ya. Hazrin, tapi Hazrin kalau tengok dekat TikTok apa semua kan, Hazrin ni kelakar sebenarnya. Ya ke? Dia sebenarnya kelakar. Ini rasanya dia cover ni. Dia fun tengok dia ada adik-beradik 3 orang. Kita dah buat profiling, kita tahu. Dia memang TikTok apalah, aktif dekat TikTok jugalah kiranya. Okey. Tapi betul pun sekarang ni memang penting kan marketing everything pun memang kena guna social media. Okey, kalaulah Hazrin diberi peluang macam untuk bekerjasama dengan seorang artis. Siapa waktu ni? Siapa? Untuk berduet ke atau macam berduet. Mestilah berduet, takkan bercinta Rin. Hazrin takkan nak tanya. Jangan macam tu. Okey, untuk berduet kalau artis perempuan saya teringin dengan idola saya Dayang Nur Faizah. Dayang Nur Faizah. Good choice. Kalau lelaki? Kalau lelaki saya Alif Sata. Ui, good choice lah. Memang dua tu idola saya lah. Ya, memang awak suka dia punya cara nyanyian dan sebagainya, pembawakan dan semualah. Attitude, everything memang tip-top. Nampak? Jadi kat sini kita tahu, kalau orang minat seseorang tu bukan suaranya saja. Betul. Dia macam all in kan? Gitu. So semoga Hazrin juga akan menjadi seorang penyanyi yang begitulah. Yang orang suka dia as a whole gitu kan. Betul. Luar biasa. Zack mula-mula terasa pula. Kalau Zack kurus, Zack macam Alif Sata. Macam ni kita cakap ni. Saya tak tahu Zack. Sinilah. Zack Marikan adalah hanya satu. Wow. Jadi tidak perlu menjadi orang lain. Sebab kita best friend dah ya. Yes, betul lah. Kita malas nak macam up sangat best friend kita ni. Tapi ya, saya percaya macam Hazrin sendiri mungkin ada apa-apa pesanan untuk mereka yang suka menyanyi dan sebagainya dan tak tahu mana nak mula. Mungkin Hazrin boleh ceritakan sikit. So, I'm sure you ada pengalaman you sendiri. Macam mana you jadi seorang penyanyi kan? Okey, untuk zaman sekarang ni segalanya mudah di hujung jari social media. So jangan putus asa, teruskan hasilkan karya anda, coverlah lagu banyak-banyak. Macam sekarang TikTok ke apa, buat je semua. InsyaAllah satu hari nanti orang akan nampak. Hazrin, sebagai seorang guru vokal juga kan, yang orang yang belajar vokal, ada apa-apa teknik tak rahsia? Contoh, ada orang kata jangan minum ais. Mungkin Hazrin pun makan ulam-ulaman ke, makan herba lah. Kebetulan kan kita punya topik pun herba. Kan kita topik pasal herba hari ni kan, mana dah tahu? Herba-herba tu tak sangatlah sebab Erin pun tak ke arah, tak suka sangat makan ulam-ulaman macam tu. Kadang-kadang ada orang kan macam susah sikit. Chef marah. Alamak. Kita ada chef kat belakang, chef macam ni. Kenapa tak makan herba budak-budak zaman sekarang ni? Tak makan ulam-ulam kan. Tapi betul, bukan nak cakap apa. Kadang-kadang macam kita tak suka, tapi sekarang kan dah ada banyak yang diproseskan jadi jus dan sebagainya. Ada je alternatif kan. Tapi tips yang paling awak boleh kongsikan, so jaga vokal, belajar vokal, kerja menggunakan vokal, jadi apa tips yang boleh dikongsikan dengan orang Tips paling basic adalah jangan minum ais, itu paling penting. Makanan pedas, makanan berminyak,
elakkan. Kalau teringin tu bolehlah sekejap-sekejap, sekali-sekala kan. Sebab tu akan efek tekak kita. Akan efek juga. Serba sedikit akan efek. Kalau selalu sangat ambil, lagilah akan rosakkan kotak suara kita. Betul. Okey Arin, Aura dah keluar. Saya memang kenal betul dengan awaknya komposer ni, Sirkan. Sirkan kalau pergi kat dia punya PC dia, penuh bank list dia, lagu dia banyak. Betul. Jadi Azrin adakah lagu yang dah siap ke untuk rilis ke nanti ke? Atau memang sekarang ni fokus dengan Aura dulu? Untuk sekarang memang kita akan fokus dengan Aura. Okey, maksudnya tak ada fikir nak access dulu, kita kasih video klip ni hit sampai 5 juta. Lagu ni sedap. Mungkin ada director, pengarah atau penerbit kat luar sana yang sedang dengar. Aura ni lagu yang OST memang macam ni. Ini macam OST. Ini adalah manager. Bukan, kita cakap benda betul. Aura ni memang sedap. Nanti dah balik dah dengar. Kita gurau. Ya, saya dengar tadi sedap, Zek. Imamku pun sedap. Jangan begitu. Jangan begitu. Okey, jadi saya kita sangat bersahati. Hazrin sudi nyanyi dengan kami. Dan juga kongsi-kongsi macam-macam Bukan kongsi lagu je, kongsi tips vokal dan sebagainya. Nanti kita buat TikTok sama-sama. Dekat Dayah ni susah nak jumpa ni, mahal. Biasa kat Australia, dia datang Malaysia sebab borak kopi tiam je. Tiba-tiba kena buat TikTok. Alright, terima kasih Azrin, semoga dipermudahkan segalanya. So kita bagi ruang pada Azrin, any last words kepada peminat-peminat di luar sana. Nak minta follow ke, tengok ke, tambahkan views kat itu. Kepada semua yang menonton, jangan lupa follow IG saya, Hazrin Amrina. Subscribe YouTube saya, Hazrin Amrina, dan juga follow TikTok saya, Hazrin Amrina 15. Dan jangan lupa tengok MV Aura di YouTube channel White Room Music. Semua tu dah lengkap tu. Skrip tu dah ready dah. Ready. Alright, terima kasih banyak Azrin. Dan terima kasih kepada anda semua yang teruskan menyokong kami di Borak Kopitiam. Esok kita masih ada juga. Yes, esok. Sebenarnya kita kan Sabtu dan Ahad. Dan siapa pula rakan host kali esok. Tapi tak apa. Kita akan jumpa anda esok hari pukul 8 pagi. 8 pagi ke 11.30 dah masih sama. Jangan selepas tu Jangan selepas tu. Baik. Jadi teruskan selamat hujung minggu. Yang nak pergi open house tu tolong cermat memandunya. Semoga jiwa anda selamat. Teruskan jadi orang yang awesome, kekal positif dan apa tu? Sambung Dayah. Dan nak bagi tahu, kita sebenarnya ada lagu Keamatan. Sempena dengan Hari Keamatan. Daripada 488 dan juga Atmosfera. Saya Zack Merican. Saya Dayah Waka. Kita jumpa lagi dalam Borak Kopitiam. Assalamualaikum. Bye-bye. Igaman po tingkabang po mintong dilo unduk ngadau keamatan. O kita kuno gini lokut dolongon. Poradit gumaras domitori. Tanak waduam sumandak kwenta nudno gimolohi. Sumayau doa ramayan mintong dilo sugando. Aramay tomot o bulan 5. Ramayan point tong kopo gundo sabak. Moni kita undo ulan kelima. Kanono ramayan toko iti kumasana. Koto biar